Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar dengan baik ke? Okey. Okey. So, selamat datang. Selamat datang. Selamat kembali bersama kelas saya, matematik. Baik, setakat ni okey-okey je ke? Subjek-subjek lain, minta maaf, minggu lepas, Jumaat, saya di luar kawasan, so tak ada kelas. Tapi Jumaat depan, saya akan ambil kelas Cikgu Hana lah. Okay, so take note. Jumaat depan, supposedly Cikgu Hana BM Najib. Supposedly Jumaat, supposedly matematik dan BM, tapi minggu depan matematik saja. Okay, so take note. Sebab saya nak ganti balik masa minggu lepas yang Cikgu Hana dah ambil masa saya. Okay, so tadi siapa ya yang bagi quote of the day? Nabila fikir dulu sebelum buat apa-apa. Okay, alright. Dah bersedia ke? Nak kira-kira saya nak tahu. Boleh angkat tangan tak? Siapa yang belum ada kalkulator? Yang belum ada kalkulator. Semua dah ada Okey, saya. Maksudnya tak ada lagi lah. Muhammad Ikhwan. Muhammad Ikhwan. Mio tak ada lagi. Muhammad Ikhwan tak ada lagi. Lagi siapa lagi? Okey, tak ada. Baik-baik. Jadi ada beberapa orang yang tak ada lagi. Okay, so saya sepatutnya nak masuk bab-bab yang melibatkan kalkulator. Tetapi macam ni cerita dia. Saya plan untuk saya masuk bab-bab yang you all boleh pakai, macam-macam jenis kalkulator boleh pakai. Faham tak? So nanti masa kita kelar depan-depan baru kita masuk yang jenis. Sebab senang saya nak kontrol. Sebab sekarang ni macam-macam yang dah beli kalkulator yang macam-macam. Faham tak? Dia jadi tak gitu. Dia jadi tak sama kalkulator tu. So nanti dia akan memakan masa kita lah. So saya akan pilih bab-bab yang kita tak menggunakan kalkulator tu, kita menggunakan minor calculator. Jadi kita tak ada nak pening-pening sangat. Cikgu saya tak dapat pun, cikgu saya tak dapat pun. Nanti senang kalau depan-depan ada yang dapat, ada yang tak dapat, senang saya nak ambil kalkulator tu, tunjuk satu-satu kan. Tapi bila kelas online ni, sebab tu saya cakap perlu kalkulator yang sama. Tapi ada beberapa orang yang dah PM, yang kalkulator tu dah beza. So step tu dah berbeza. So saya membuat keputusan untuk masuk bab-bab yang menggunakan kalkulator, yang kurang menggunakan kalkulator. Jadi semua orang pun boleh Adam lah. Okay, so kita nak pergi kepada bab insurans. Okay, insurans. Saya akan dahulukan insurans, cukai kewangan, pinjaman, simpanan, bab-bab yang macam tu. Dia bukan bab-bab yang tough, yang calculator X kuasa 2, B kuasa 2, X minus, apa-apa tu semua tu saya tak go through lagi. Faham tak? Jadi saya ambil yang nak kata ringan tak ringan, tapi senang nak belajar masa online. Faham tak? Bab ni nak kata ringan tak ringan, tapi masa kelas online senang nak ajar. Lepas tu kalkulator tu, kalau siapa yang belum ada kalkulator boleh pakai kalkulator handphone dulu. Tapi kalau bab-bab yang lain tak boleh, dah kena ready lah. Okay, dah kena ready kalkulator. Alright. Jadi kita boleh mula dengan insurans. Ini adalah bab 3 tingkatan 5. Okay, ini adalah tajuk bab 3 tingkatan 5, iaitu kita panggil sebagai matematik pengguna insurans. Lepas kita dah belajar insurans, kita akan belajar cukai. Lepas kita belajar cukai, kita akan belajar kewangan. Okay, cuma saya nak ceritalah dulu, bab-bab ni tak ada tau. Bab-bab ni tak ada. Insurans tak ada, cukai tak ada, simpanan, pinjaman tak ada. Tahu tak?
bila matematik sekarang yang ramai apa yang berlaku dekat studio saya sekarang ni, punya air, bunyi pinggan, bunyi mangkuk lah. Hai, diorang ni. Degil betul. Okay. So, dulu bab dulu, silibus lama, dia tak ada benda-benda ni. Ni semua baru. Bagusnya bab ni, dia macam ni. Sekarang kan, uh, insurans ni macam menjadi satu kewajipan kepada manusia. Faham tak? Dia macam orang, kalau dulu kan, saya nak jual insurans, you nak beli tak? Semua orang macam, tak nak, tak nak, tak nak. Saya tak nak beli insurans, saya tak nak beli insurans. Kita akan tolak benda tu. Kita tak nak beli daripada orang jual insurans. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu tu. Faham tak? Sebab orang dengar insurans, aku nak kena bayar pula. Dia macam, tak payah, tak nak, tak nak, tak nak. Kalau perasan bila orang nak jual insurans, orang akan menjauh. Bila orang jual insurans, orang akan menjauh. Tak nak, tak nak, tak nak beli insurans kat dia, tak nak beli insurans kat dia. So, kena faham. Sebab apa kita tak nak beli insurans? Sebab ilmu tu tak ada. Ilmu tentang insurans tu tak ada. Okay. Jadi, sekarang ni, saya nak, macam saya dah pesan awal-awal. Sebelum kita belajar matematik lagi, saya dah pesan awal-awal. Jadikan matematik ni ilmu, bukan pengiraan, bukan hafalan. Okay. So, lepas ni, bila ada orang jual insurans, you all boleh cakap macam ni. Tak apa, biar saya kira sendiri. Faham tak? Dia macam, kita tak boleh nak kena tipu, kita tak boleh nak kena scam. Ada tak kat sini parent yang jual insurans? Ada tak mana-mana parent yang jual insurans? Ada ke? Pakai angkat tangan Zoom tu. Oh, tu ada. Muhammad Farid. Tu berapa orang? Tu Farid. Tu siapa ya? Sungguhlah, parent jual insurans ke? Farid tu siapa? Abang ke? Ya, cikgu, abang saya cikgu Adi. Ya Allah, betul lah saya. Eddie ke? Edi. Saya dari tadi nak cakap, Farid, kenapa muka macam student saya tahun lepas? Oh, rupanya Eddie. Nakal. Okey. Patutlah muka, ya Allah, asal budak ni macam muka Eddie Punya abang dia. Dah Eddie, tak payah kacau lah Eddie. Bagi adik kau ketenangan sikit. Saya tak berminat lah Eddie. Okey, baik. Jadi kita apa? Insurans ni kita jadikan di ilmu. Jadi kan, bila lepas ni bila faham insurans, kita boleh goreng ataupun kita boleh confirm it's either orang yang jual insurans itu telus ataupun tidak telus, kira-kira dia betul ataupun tidak betul. Sekarang ni kalau kita tak ada ilmu, contohlah Syed, awak rasa awak nak beli insurans kan? Awak tak tahu kira. So awak pun menerima seadanya. Contohlah saya jual insurans dekat Syed. Syed, saya nak jual insurans dekat awak gini, sebulan awak bayar 200. Mestilah awak bayar je kan? Awak bukan tahu kira pun. Awak nak kira pun awak tak tahu nak kira macam mana. Faham tak? So the issue is that. Isunya di situ. So menyebabkan sepatutnya you sebagai pembeli, you tahulah berapa insurans yang you kena bayar. Faham tak? Apa insurans kita nak tengok jenis-jenis insurans yang ada ya. Baru kita belajar kira. Boleh? Okay. Kita tengok jenis-jenis insurans yang you boleh beli dan macam mana pengiraan dia satu per satu. Alright. So, tajuk besar kita adalah matematik pengguna insurans. Baik. Okay, ni ada dekat online textbook. Okay. So, bila kita kata insurans is related to the risiko. Okay. Apakah maksud risiko dan kepentingan perlindungan insurans? Okay, tahukah anda bahawa setiap daripada kita adalah terdedah kepada bahaya yang mungkin menimpa diri, keluarga ataupun harta benda kita. Okay, nanti saya buat simple note Korang tak payah ambil textbook punya word ni. Okay, so kalau nak dibayangkan, dia jadi beginilah. Nak senang nak nampak. Okay. So kita Fadli, macam mana nak on? Tekan tengah. Tak ada bateri. No.
Oh, okay. Tak ada lampu eh? Oh, ni ada lampu. Okay. So, tadi kita buat simple note lah. Sekejap ya. Oh, lari. Di sini kau tu. Ya. Okay, nampak eh? Nampak eh? Okay. So, kita kata macam ni lah. A simple word. Insurance. Kenapa wujud? Macam tu. Kenapa kena wujud insurans? Macam tu. Kenapa kena wujud? Sebab ada risiko. Okay. Sekarang ni, logik tak? Bawa kereta, accident. Ada tak risiko accident masa kita bawa kereta? Ada tak? Masa kita bawa kereta ataupun kita bawa motor, ada risiko accident, betul? Bila ada risiko accident, itu yang menyebabkan wujudnya insurans. Sebab insurans ni dia melindungi risiko. Faham tak? Sebab ada risiko. Jadi, bila kita ada insurans, kita rasa selain daripada kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam tu kan? Selain kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga perlu ada perlindungan duniawi. Perlindungan ukhrawi Allah Subhanahu Wa Taala lah. Perlindungan duniawi tu insurans. Okay? So sebab ada risiko. So bila kita beli insurans, bila beli insurans, kan? Semua risiko kita bagi dekat gitu. Okay. Bila kita ada, so word dia begini. Insurans. Kenapa wujud insurans? Sebab adanya risiko. So bila kita beli insurans, semua risiko kita bagi dekat insurans. So yang menanggung bukan kita lagi dah. Siapa yang menanggung risiko kita tadi tu? Siapa yang menanggung risiko kita tadi tu? Insurans. Insurans yang akan tanggung all the risiko yang kita hadap. So, sekarang ni kalau you all perasan, okay, contohlah Nabila duduk dalam kereta kan, dah confirm duduk dalam kereta tu. So any probability, any of risiko, awak ataupun family tak rasa risau sangat. Kita memanglah tak meminta sesuatu berlaku, betul tak? Okay, kita tak meminta sesuatu itu berlaku, tetapi risiko tu memang wujud. Okay, so kalau nak tahu, mungkin sebelum ni awak tak pernah tahu dan tak pernah ambil tahu. Sekarang ni tanya parent. Ayah, ibu, mak, umi, kan, abah. Ada insurans tak kereta ni? Mesti ada insurans. Sebab apa? Contoh, you bawa kereta kancil. Yang you langgar tu kereta Mercedes. Macam tu. Yang you langgar tu kereta Mercedes. Bukan kereta you. You kancil. Yang you langgar tu Mercedes. You rasa you mampu ke bayar Mercedes? You sendiri pun pakai kancil. So, bila you langgar Mercedes, dan Mercedes tu hancur. Siapa yang nak bayar Mercedes tu? Kita yang salah, kita lah, betul tak? Tapi, disebabkan kita ada insurans, risiko tu bukan dekat kita dah. Risiko tu dekat siapa sekarang? Risiko itu dah dekat siapa? Risiko itu dah diberikan kepada insurans. Faham tak? Insurans dah ambil risiko tu. So, Mercedes tu akan digantikan oleh insurans, bukan kita ganti. Faham tak? Tapi kita kena bayar insurans. Faham tak? Kita kena bayar insurans. Itu syarat dia. Kalau you rasa you nak dilindungi oleh insurans,
Kan kalau you rasa you nak dilindungi oleh insurans, wajib untuk you bayar insurans. Faham tak? Wajib untuk bayar insurans. Okey, so secara umum je, faham ke tak insurans tu apa? Faham tak? Ingat, kita nak dilindungi, kita pergi cari insurans. Selain mencari Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kita kena cari ikhtiar. Ikhtiarnya adalah kita kena bayar insurans. Bila kita bayar insurans, you don't worry because of segala apa-apa risiko yang kita ada, semuanya dilindungi oleh insurans. Tadi saya cerita kereta kan? Okey, sekarang ni you ada rumah. Okey, you ada rumah ni. You rasa rumah you boleh terbakar tak? Boleh terbakar kan? Boleh terbakar, boleh banjir, boleh hancur, boleh kena gempa bumi, betul? Kalau tak ada insurans, kehancuran rumah itu kita yang tanggung. Faham tak? Bila ada insurans, segala kehancuran itu kita boleh bagi dekat syarikat insurans. Jadi tu saya kata, kenapa orang tak nak beli insurans Faham tak? Kenapa orang tak nak beli insurans Sebab orang kena bayar. Faham tak? Orang tak nak beli insurans, satu dia tak ada ilmu. Satu dia rasa risiko tu tak ada. Kedua dia rasa dia mampu. Kalau dia menghadapi sesuatu, dia rasa dia mampu untuk bayar. Faham tak maksud saya? Sebab tu orang tak nak. Orang jual insurans je. Awak, saya nak jual insurans ni. Awak nak beli tak? Orang jual je insurans, awak tak nak. Saya tak nak insurans. Sebab you kena faham. Kenapa you kena beli insurans? Sebab you tahu you tak ada ability ataupun tidak ada kemampuan untuk bayar sekiranya berlaku ke atas apa-apa ke atas diri you. Faham tak? Duit saving tak ada. Duit simpanan tak ada. Kalau apa-apa berlaku, duit kita tak ada. Jadi kita nak bayar pakai duit apa? Bila kita ada insurans, siapa yang settle? Syarikat insurans yang settle. Faham? Boleh? Secara umum dulu. Ni belum kira-kira lagi ni. Belum kira-kira, dah pening ke? Belum kira-kira satu-satu ni. Okey, so fahamkan itu adalah insurans. Okey, so pergi kepada sini. Okey, tengok dia punya ayat ni. Okey, tengok dia punya ayat ni. Risiko. Okey, risiko secara umumnya. Okey, risiko secara umumnya ialah kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Itu maksud bagi risiko. Apa itu risiko? Kemungkinan berlakunya musibah. Okey, saya tambah sikit kat sini. Apa itu risiko pula? Baik. Okey. So saya pergi dekat bawah ni pula. Okey. So kalau saya tanya apa itu risiko? So kita dah tahu kita kena beli insurans sebabkan ada risiko. Apa itu risiko? Risiko ialah kemungkinan. Apa tadi ayat ni? Kemungkinan berlakunya musibah. Kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Yang tidak dapat dielakkan. Gitu. Faham tak? Okey, apa itu risiko? Adalah kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Faham tak? So, bila nama pun musibah, kita tak boleh tahu. Kita tak tahu. Risiko memang tak boleh elak. Kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Okey? Boleh? Okey. So, you all tengok yang ni pula. Okey. Okay, saya suka tengok peta ni Dia punya apa ni? Dia punya you all fokus dekat oren ni.
So, sesiapa yang membeli insurans, kita panggil sebagai pemegang polisi. Faham? Contoh, saya beli insurans. Saya pemegang polisi. Okay, Mio beli insurans. Mio pemegang polisi. Khaira beli insurans. Khaira juga pemegang polisi. Zaira beli insurans. Zaira juga pemegang polisi. Ali beli insurans. Ali pun pemegang polisi. Anggap sekarang ni dalam kelas kita, semua orang beli insurans. So, semua orang adalah pemegang polisi. Macam tu. Faham tak? Pemegang polisi. Dia macam ibarat you masuk takli, semua orang pelajar. Betul, dipanggil pelajar. Dipanggil sebagai pelajar. Tapi kalau you beli insurans, ia akan dipanggil sebagai pemegang polisi. Ia akan dipanggil sebagai pemegang polisi. Siapa yang tak ada insurans, dia bukan pemegang polisi. Faham? Okay, kenapa? Kalau tanya saya, cikgu, kenapa orang yang beli insurans dipanggil sebagai pemegang polisi? Orang beli insurans dipanggil sebagai pemegang polisi sebab dia tahu dia ada perlindungan dia. Faham tak? Dia ada polisi-polisi yang dia pegang. Dia kena tahu. Jangan dah beli insurans, lepas tu buat bodoh je. Anggap tak ada insurans. Rugilah kita beli insurans sebab kita nak ada perlindungan. Nanti siapa yang tak rasa beli insurans, dia langgar orang, dia pergi bayar pakai duit dia. Sedangkan dia boleh claim dekat insurans. Faham tak? Ada wujud orang macam tu tau. Dia beli insurans. Dia beli insurans. Dia lupa ataupun dia tak perasan ataupun dia tak ingat. Yang dia ni adalah pemegang polisi. Lepas tu dia accident, dia pergi bayar sendiri. Kereta yang hancur tu. Tak kerugi? Betul tak? Rugilah. Sebab apa? You tahu, you ada insurans. Bila you ada insurans, segala kerugian itu syarikat insurans kenalah tanggung. Okay? So, orang yang beli insurans kita panggil sebagai pemegang polisi. Okay, ni pemegang polisi. Okay, simple word. Recording in progress. Pemegang polisi dipanggil sebagai pemegang polisi ni kita panggil sebagai orang yang beli, orang yang bayar insurans. Okay, faham? Orang yang bayar insurans tu dipanggil sebagai pemegang polisi. Okay, dia pun kena bayar insurans. Nampak anak panah ni? Dia kena bayar insurans. Dekat siapa? Dekat syarikat insurans. Boleh tak salah satu daripada kelas ni wakil tahu nama syarikat yang jual insurans? Bagi satu nama syarikat yang jual insurans yang kat Malaysia ni. Pernah dengar? Prudential, betul. Biasa dengar kan? Selain daripada Prudential, Takadul, Takaful. Okay. Apa lagi? Takaful. Oh, Takadul lagi. MCIS. Fadli. Itu Fadli. Fadli itu siapa? Itu dia ni. Apa yang tak buka kamera ni? Apa masalah ni? Orang lain boleh buka kamera? Ada Najib. MCIS. Okay. Ini adalah nama-nama syarikat. Saya ambil contoh satulah. RHB. Betul? RHB ni bank. Tapi sekarang ni bank dah jual insurans. Faham tak? Itu sebenarnya RHB is bank. Tapi sekarang kalau you all perasan, semua bank dia jual insurans sekarang. Jangan pelik. Lepas ni Dr. Vida pun jual, Dr. Vida Koputih, Alif Syukri jual insurans. Jangan pelik. Faham tak? Sebab apa? Semua orang pun boleh buat syarikat insurans. Tapi how the way they manage tu boleh ke tak boleh? Faham tak? So semua syarikat boleh buat insurans, boleh jual insurans. Insurans dia macam produk sebenarnya. Tapi you tak adalah produk, ibarat produk beli barang, datang beli barang, lepas tu kau bayar kau dapat barang. Tak dapat barang. Faham tak? Kau dapat perkhidmatan. Yang you dapat adalah perlindungan. Clear? Okay, so saya ambil contoh lah Prudential. Contoh kat sini adalah Prudential. Okay. Okay, saya ambil Prudential. Okay, ni saya bagi contoh. Kita ambil satu nama. Okay, contohlah. Yang bayar ni Farid. Okay, Farid bayar. Farid adalah pemegang polisi. Lepas tu Farid beli insurans dekat Prudential. Farid kena bayar premium. Tahu premium tu apa? Insurans lah.
memang dipanggil premium. Memang dipanggil. Contohlah kan, you beli insurans kat saya akan tanya, hello, dah bayar premium belum? Dia tak panggil dah bayar insurans belum? Dia panggil, hello, dah bayar premium belum? Faham tak? Kalau syarikat-syarikat insurans jual insurans nak klien dia bayar, dia akan telefon. Hello encik, you belum bayar premium bulan 1 ni. Ataupun hello encik, you belum bayar ni premium bulan 3. Dia dipanggil sebagai premium. Faham? Memang sengaja dipanggil sebagai premium. Okay. So apa yang bila macam sekarang lah you dekat Akli kan, you bayar yuran. Bila you bayar yuran dekat sekolah, apa sekolah bagi dekat you? Kelas, betul. So dia ada in return, dia ada patah balik tu. So tak ada orang keluarkan duit saja-saja, betul? Okay, so you sekarang ni dekat Akli, contoh Jana bayar yuran dekat Akli, dekat sekolah. Sebagai return, okay ni Jana, okay, ni Jana, ni sekolah. Okay, Jana dan sekolah. Okay, ada dua pihak ni, sekolah dan Jana. Jana bayar yuran, faham? Dipanggil yuran. Jana bayar yuran. Okay, sekolah akan bagi kelas. Di in return. So, same goes to the situation ni. Pemegang polisi membayar premium kepada syarikat insurans. So, apa yang syarikat insurans boleh bagi? Apa syarikat insurans kena bagi? Dia kena bayar pampasan bagi kerugian yang berlaku. Faham? Dia kena bayar pampasan. Dia dipanggil sebagai pampasan. Contoh, cikgu, saya beli insurans kereta. Tak accident saya. Sebab saya memang bawa kereta, baca doa, cukup lengkap. So, bila saya bayar insurans, saya dapat apa? Syarikat insurans untung ke? Memang insurans tak bayar apa-apa lah. Siapa suruh tak accident? Dia macam tu. Siapa suruh tak accident? Dia ibarat macam, you bayar yuran dekat sekolah, pergi kelas tidur. Kan tak dapat ilmu tu, siapa suruh you tidur? Faham tak? You tak akan rasa benefit pergi sekolah, you tak akan rasa benefit bayar yuran sekolah kalau you pergi sekolah, you tidur. Faham tak? Sama juga dengan insurans. Insurans, kalau you bayar insurans and nothing happen, you akan rasa tak rugi aku bayar insurans. Jangan rasa macam tu sebab kita tak tahu risiko dan musibah bila akan berlaku. Faham tak? Tahu tak yang kes Myvi Kuning? Yang Myvi Kuning, dia ni, kes Myvi Kuning tu accident. Anak dia tercampak keluar. Tapi one day before, saya tak ingat lah bukan one day before. A week sebelum meninggal mak ayah dia dah beli insurans hayat. Insurans nyawa. Rasanya berapa juta lah, sejuta rasanya. Tahu tak bapak dia, arwah parent dia, baru bayar insurans 1 kali. Insurans 1 kali lebih kurang dalam RM500 lah. RM500. Pak, meninggal bapak dia. Mak dan bapak dia meninggal masa aksiden. Anak dia tercampak keluar. Anak dia selamat. Mak ayah dia total loss, kereta total loss, meninggal. So, In progress. kerugian itu siapa yang bayar? Kerugian itu siapa yang bayar? Naji ni main-main. Okay, kerugian tu syarikat insurans akan bayar. Anak-anak dia dapat 1 juta. Anak-anak dia kecil lagi masa tu. Lepas tu kan, dapat 1 juta. Untung tak? Bayar 500 dapat 1 juta. Tapi itulah. Faham-faham je lah. Anak dia dah yatim piatu. Dapat 1 juta tapi dah tak ada mak ayah. Tapi fikirlah macam mana mak ayah dia berfikir. Mak ayah dia dah tak ada tapi anak-anak dia punya hidup terjamin tak? 1 juta ringgit kot. Dah terjamin kan? Faham tak? Kita ni perempuan sebelum kahwin, kan? Ajar yang bukan-bukan. Tanya dulu. Jangan nak sayang-sayang dulu. Jangan bagi sayang dulu. Tanya dulu. Kau ni dah ada insurans belum? Kan? Dengan muka sinis. Kan? Dia ajak kita kahwin. Tanya dulu. Kau nak kahwin dengan aku, kau dah ada insurans belum? Aku ni tak nak lah kalau kau mati aku tak dapat apa-apa kan? Contoh. Tanya dulu, dah ada insurans belum? Ini apa? Korang bercinta, tanya yang bukan-bukan dah makan ke belum? Kan? Tanya dah makan ke belum? Hari ni sihat tak sihat? Tak payah. Kalau dia tak sihat, dia tak cari kau.
Tak payah tanya yang bukan-bukan. Kau nak bercinta je, Mak Aru nak mula bercinta, tanya terus. Tak payah nak alas-alas. Awak sayang saya kan? Awak dah ada insurans belum? Tanya. Kenapa awak tanya? Yelah kalau awak mati, at least saya dapat duit awak. Nakib, ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, betul lah. Kita faham. Kita nak kahwin kan ada anak-anak. Kalau bapak dia mati, anak-anak dia macam mana? Saya bukannya untuk kemewahan. Kan? Duit nak buat apa? Tapi penting juga. Tak ada duit, pening kepala lah. Macam tu lah. Jadi, cerita dia macam tu lah. Anak-anak dia tu dapat insurans 1 juta. Tapi kan, lepas daripada beberapa tahun, keluar berita. Yang jaga anak-anak dia tu pakcik dia tau. Ada isu yang pakcik dia songlap duit 1 juta tu. Songlap duit 1 juta tu. So, wallahualam, bagaimanakah jagaan duit itu dan amanah itu berlaku. Tapi cuma poin yang saya cuma sampaikan, sesiapa yang beli insurans dia akan terlindung, dia akan dapat perlindungan daripada syarikat insurans. So, jangan berasa rugi bila kita bayar insurans. Faham tak? Sebab apa? Kita tahu bila kita bayar insurans, you akan dapat in return. Faham? Faham? You all takkan boleh kira-kira tau kalau tak faham benda ni. Saya nak ajar kira-kira tak boleh kalau you all tak faham tak faham maksud insurans ni semua. Jadi tadi kita buat gambaran ada orang beli insurans. Okey. Orang ni beli insurans. Okey, dia beli insurans. Dia ni dipanggil sebagai pemegang polisi. Okey. Contohlah tadi saya cakap siapa Farid Okey. Okey. Farid kenalah bayar premium. Bayar premium. Kau ingat insurans ni kebajikan, zakat. Saya saja nak melindungi kau. Macam tu tak. So, Farid kena bayar premium. Nanti kalau tanya saya, cikgu nak bayar berapa? Kita belajar kira kejap lagi. Faham? Sebab tu ada dalam matematik. Jangan ingat saya saja. Ni cikgu, ni kita belajar matematik ke apa ni? Sebab tu saya suka matematik sekarang. Nampak tak dia bagi ilmu? Dia bukan kira, dia bagi ilmu ni. Matematik sekarang saya sangat suka matematik sekarang. Siapa pencetus perubahan silibus ni memang sangat hebat. Memang bagus. Memang sangat bagus. Kalau dulu saya rasa bosan ajar matematik. Sebab ajar kira-kira je. Macam tak ada ilmu yang saya bagi. Okay? Macam tak ada ilmu yang buku bagi. Sekarang buku tengah bagi ilmu dan bagi nasihat. Untuk semua orang, kalau boleh ada duit satu hari nanti bekerja, benda pertama bukan beras yang you kena beli semata-mata. Insurans juga. Sebab tu belajar rajin-rajin. Ilmu tu penting. Belajar rajin-rajin. Kita banyak benda yang kita kena bayar sebenarnya. Faham tak? Kepala you jangan fikir nak belajar biasa-biasa, gaji biasa-biasa. Orang gaji biasa-biasa memang tak mampu nak beli insurans. Sedangkan beras pun terdesak nak beli. Faham tak? Maksud saya. Sedangkan beras, sewa rumah pun fikir 2-3 kali nak bayar. Apalagi dia nak beli insurans. Of course tak mampu. Faham tak? So, itulah tu. Belajar rajin-rajin. Okay. Farid tadi bayar premium kepada syarikat insurans. Okay. Bayar dekat syarikat insurans. Ni syarikat insurans. Okey. Contohnya Prudent. Contohnya Prudential. So Prudential akan bagi apa kepada Farid? Prudential bagi apa dekat Farid? Okey ke? Prudential bagi apa kat Farid? Farid, you dapat apa Farid? Diorang tak boleh unmute ke Safadili? Diorang kena unmute sendiri ke apa? Oh. Astaghfirullahaladzim. Okey, janganlah malu-malu. Buka je mic. Alah, malu-malu pula. Okey, Jangan bagi harga kau. Farid cakap bayaran. Salah Kita tak boleh cakap bayaran. Clear tak? Tak apa. Belajar daripada benda-benda ni, rigid-rigid ni kita kena, sebab dia ada word-word dia.
Sebab tu saya perlukan jawapan supaya nampak tak? Semua orang alert. Insurans tak bayar bayaran, tak bagi bayaran. Insurans bagi pampasan. Tapi tambah word, pampasan atas kerugian. Pampasan atas gitu. Faham? Jangan cakap duit. Tak boleh juga. Cikgu, kita beli insurans. Insurans bagi duit lah. Bagi duit, bagi duit, bagi duit. Tak boleh, tak boleh. Dalam matematik, you jawab macam tu dalam exam memang tak dapat markah. Sama juga macam, contohlah kalau saya tanya, Farid bayar apa dekat syarikat insurans? You cakap bayar duit. Memang tak dapat markah. You kena cakap, Farid kena bayar premium dekat syarikat insurans. Faham tak? Word tu. Okay, Farid kena bayar premium dekat syarikat insurans. So, insurans akan bayar pampasan ke atas kerugian. Sebab tu saya kata, atas kerugiannya, kalau tak rugi, kalau tak ada apa-apa berlaku, if nothing happen, so that's mean insurans untung. Okay? Insurans untung sebab tak payah apa-apa. You selamat. Tapi itulah. Saya tak boleh, kita jangan judge dulu. Nanti dah belajar kira, baru saya boleh ulang balik. Baru korang boleh kata, lepas ni aku nak jual insurans lah. Lepas ni aku nak jual insurans. Tak ada. Kita akan nampak baik dan buruknya menjadi syarikat insurans dan baik dan buruk menjadi kita sebagai pembeli insurans. Lepas kita belajar kira. Boleh? Boleh setakat ni? Faham? Angguk. Geleng. Okay. So, itu yang kita panggil sebagai insurans. Okay, so harap dapat setiap kali kita Indian Life bekerja satu hari nanti, I hope that semua orang berfikir 2-3 kali bila dia bekerja, bukan nafsu yang dia dahulukan. The first thing first, you kena cari insurans untuk you beli dulu. Faham? Beli dulu insurans. Kalau you tak kahwin lagi, you melindungi mak ayah you. Faham? Kalau you dah berkahwin, you melindungi anak-anak you, suami you. Kalau you dah kahwin, you melindungi isteri you dan anak-anak you. Okay? So protection itu. If anything happen, kita ada protection. Memang kita tawakal tu Allah, memang ada Allah sebagai pelindung. Tetapi kita kena ada ikhtiar dekat dunia. Dan ikhtiar dunia untuk risiko adalah insurans. Tak ada benda lain. Okay, boleh? Clear? Setakat ini siapa yang ada soalan? Sebelum saya nak pergi jenis-jenis insurans yang you boleh beli. Ada tak siapa-siapa ada soalan? So saya boleh bagi kesimpulan. Insurans kita kena beli, kita kena bayar. Dipanggil sebagai premium. Dibeli daripada syarikat insurans akan bagi pampasan jika berlaku kerugian. Jika tidak berlaku kerugian, syarikat insurans akan diam. Dan dia tak akan buat apa-apa, pergi lantak engkau lah nak bercuti mana-mana pun, aku tak nak tahu. Syarikat insurans akan ambil tahu sekiranya if anything berlaku kepada kita. Faham? Kerugian tu kalau bahasa kita, kecelakaan. Faham tak? Kerugian ni saya boleh panggil dalam bahasa kita, kecelakaan atau kemalangan. Kecelakaan atau kemalangan atau kematian. Faham? Kalau kita hidup, sihat, insurans tak datang jumpa kita. Faham? Insurans akan ambil tahu tentang kita bila kita menghadapi kematian, kecelakaan atau kemalangan. Kereta you pakai 10 tahun. Kan? Beli kereta pakai 10 tahun. Tak ada apa-apa berlaku. Diam je insurans. Dah kenapa insurans nak ambil tahu pasal hidup kau kalau kau tak accident? Faham? Tapi cuba accident. Syarikat insurans mesti datang jumpa cari punya. Boleh? Okay, settle. Seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis insurans. Boleh? Jenis-jenis insurans yang you boleh beli. Okay. Ini. Okay. Lupa saya nak cakap. Syarikat insurans diorang ada pakai prinsip indemnity tau. Okay. Cuba tengok ayat dia ni.
Prinsip indemnity adalah syarikat insurans akan membayar ganti rugi kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kerugian yang diinsurkan pada amount yang tidak melebihi kerugian yang dialami tertakluk kepada jumlah perlindungan yang diinsurkan. Faham ke tak faham? Saya cakap awal. Dalam matematik ni bahasa dia bahasa tinggi. Kadang-kadang kalau you baca 3 kali 4 kali pun susah nak faham. Okay, macam mungkin sebab pendedahan you tak terdedah sangat. Okay, kita simplekan word syarikat insurans dia pakai prinsip apa tadi? Kalau baca tadi prinsip apa? Prinsip indemnity. Okay, saya take note sini Syarikat insurans diorang mengamalkan prinsip yang dipanggil sebagai prinsip indemnity. Prinsip indemnity. Diorang ada prinsip diorang. Sebab tu saya kata prinsip indemnity tu macam mana? Okay, saya cakap awal-awal. Ingat dalam kepala syarikat insurans bukan kebajikan, bukan lembaga zakat yang you nak minta ke makhluk. Kalau mati tanpa insiden. Kalau mati tanpa insiden pun kita ada insurans. Betul? Tak insiden tapi mati. Nanti kita tengok jenis-jenis insurans yang kita boleh beli. Kita dapat protection apa. Memang ada. Mati tak ada insurans. Itu yang saya beli. Mati tak ada insurans. Mati tak ada accident. Itu yang saya beli. Saya ada insurans. Saya ada beli insurans. Masa tu saya umur 19 tahun. Saya mula bekerja pada tahun, saya tak beli 19, saya beli umur 18. Sorry, 19. Masa tu tahun kedua saya mengajar. Saya mengajar mula 18 tahun. Saya mengajar SPM, masa tu saya umur 18 tahun. Mengajar fast track SPM. Saya tak pernah mengajar budak. Sebulan je mengajar budak. Lepas tu saya mengajar budak SPM. Sebab saya tak sabar ajar budak. Takut umur tak panjang budak-budak tu. Jadi, saya 18 tahun, saya beli mengajar. Lepas tu tahun ke-19, masa saya 19 tahun, saya beli insurans. Tapi you kena nampak macam mana masa umur 19 tahun, saya dah boleh berfikir untuk beli insurans. Saya dah 7 tahun kerja, baru saya beli handphone tau. Ini pun iPhone 8 Plus. Nampak Dah 7 tahun kerja, baru saya berani beli iPhone. Sebab apa tau? Kita banyak perkara yang bila saya budak account, okay, ilmu benda ni saya tak dapat dekat matematik. Saya dapat daripada account saya, ekonomi saya belajar account dan ekonomi. So saya belajar benda tu. Jadi sekarang kan budak matematik dia dah dapat ilmu tu. Okay, so kalau you fikir umur 19 tahun kita lebih nafsu kan? Lebih kepada nafsu. Nak iPhone, nak berjalan, nak travel, nak gini gitu, betul? Okay, tapi umur 19 saya dah fikir, kalau saya mati, macam mana keluarga saya duit dia? Nampak tak? So umur 19 saya dah sign insurans. Sign insurans maksudnya kalau apa-apa berlaku saya sampai ke hari ini, saya meninggal, saya mati, walaupun accident ke tak accident ke mati ni tengah mengajar ni. Tiba-tiba saya pengsan dan saya mati. Saya tetap dapat insurans. Bukan saya dapat, family saya akan dapat duit tu. Nampak tak? Family saya akan dapat duit tu. Tapi kalau saya tak beli insurans, family saya tak dapat insurans. Faham tak? Kalau saya tak bayar premium, family saya tak dapat insurans. Tapi you jangan pandang, best lah cikgu kalau mati, family dapat duit. Untung lah cikgu. You fikir, daripada umur 19 tahun sampai saya umur sekarang 21 tahun, kan? Sekarang saya umur 21 tahun, berapa tahun dah saya bayar insurans? Nampak tak? Daripada 19 sampai sekarang umur 21 ni saya bayar insurans lama dah. 19, 20, 21. Setiap bulan saya bayar. Setiap bulan saya bayar. Kalau tak bayar, insurans tak lindung. Insurans tak protect. Tak dapat apa-apa lah, mati katak lah. Faham? Mati katak, mati-matilah kau, tenanglah kau di alam sana. Dah. Kalau beli insurans, at least family yang kita tinggalkan tu memang akan dapat. Memang akan dapat pampasan. So nanti kita akan tengoklah. Nanti tengok. Apa-apa perlindungan yang kita boleh dapat is depending on insurans yang you beli. Gitu. Okay, so prinsip indemnity tadi saya nak terangkan pasal prinsip indemnity. Prinsip indemnity ni, dia prinsip yang insurans amalkan tau. Dia macam contohlah, Islam ada prinsip
prinsip contoh. Solat 5 waktu sehari. Ada tak siapa-siapa boleh argue dan boleh membantah dengan prinsip itu? Ada siapa-siapa boleh bantah terhadap prinsip kita solat 5 waktu sehari? Ada? Ada siapa-siapa boleh bantah? Tak ada kan? Sebab tu syarikat insurans dia ada prinsip. Tak ada siapa boleh bantah prinsip dia. Siapa yang bantah prinsip dia boleh pergi jumpa dekat mahkamah. So sebelum nak beli insurans kena tahu prinsip dia orang. Kalau nak fight, jangan fight bodoh. Orang panggil, fight bodoh. Lah, kau nak fight apa? Kau nak marah-marah syarikat insurans. Awal-awal, syarikat insurans dah bagi tahu dia ada prinsip. Prinsip dia tu kau kena tahu. Macam tu. Faham tak? Okay, so apa prinsip dia tu? Okay, prinsip dia ni adalah syarikat insurans, okay, saya pakai ayat penting, ayat simple Syarikat insurans dia akan bayar berdasarkan kerugian. Macam ni syarikat insurans akan bayar pampasan tidak melebihi. Syarikat insurans akan bayar pampasan tidak melebihi nilai kerugian. Dan tertakluk apa ayatnya? Tu prinsip indemnity. Syarikat insurans akan bayar pampasan tak lebih daripada nilai kerugian dan tertakluk kepada nilai insurans yang dibeli. Faham tak? Faham? Tak faham kan? Tadi saya bagi contoh. Farid tadi Farid kemalangan. Dan jumlah kerugian. Okay, kejap-kejap saya betulkan balik. Farid beli insurans daripada Prudential lah tadi Farid bagi satu nilai dekat saya. Nak beli insurans berapa puluh ribu. Dekat Prudential. 20,000. Okay, 20,000 Okay, Farid beli insurans RM 20,000 dari Prudential. Contoh, 20,000, pegang 20,000. Lepas tu, bulan Februari 2022, Farid mengalami kemalangan dengan kerugian RM 10,000. Tengok, 10,000. Okay. Tengok beza dia Banyak ni 10,000. Hancur kereta. Kan? 10,000 banyak kan? Berapa pampasan yang dia boleh claim? Berapa bayaran pampasan yang dibayar oleh Prudential? Okay.
Ni saya nak fahamkan prinsip indemnity ni dekat korang. Saya tengah nak fahamkan apa itu prinsip indemnity sebenarnya. So, berapa bayaran papasan yang dibayar oleh Prudential? Prudential cuma bayar RM 10,000 je. Nampak tak? Lepas tu Farid datang. Prudential, ya betul. 10,000. Okay, ada yang dah tulis kat situ, ya betul. 10,000. Cuma, orang akan datang argue. Boleh tak Farid argue? Prudential ni, aku beli insurans kat dia 20,000 tapi aku dapat 10,000 je. Nampak tak? Nampak tak? Argument yang akan wujud pada pembeli-pembeli. Dia beli insurans contoh. Mungkin Farid tak rasa rugi sebab dia beli 20,000. Logik tak ada orang beli sampai 100,000? Kalau dia beli insurans 100,000, dia accident 10,000 je, dia akan rasa, rugilah aku beli insurans sampai 100,000. Rugi aku 10,000 je. Syarikat insurans bagi 10,000 je. Tak kira aku nak syarikat insurans bayar aku 100,000 berdasarkan apa yang aku bayar. Boleh ke tak boleh? Boleh tak nak claim lebih daripada kerugian? Boleh ke? Tak boleh. Berbalik-balik kepada prinsip indemnity. Faham tak? Kalau soalan tanya, kenapa tak boleh? Korang kena cakap prinsip indemnity. Faham tak? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh claim lebih? Aku bayar lebih. Berbalik-balik kepada prinsip indemnity. Prinsip indemnity dah kata, insurans akan bayar pampasan tidak lebih daripada nilai kerugian. Faham? Tidak lebih daripada nilai kerugian. Faham? Ni. Tidak melebihi nilai kerugian. Nampak? So, kalau rugi 20,000, kau beli insurans 1 juta pun, kau tetap takkan dapat 1 juta. Kau tetap dapat 20,000. So, Farid, kalau nak accident betul-betul. Macam tu. Kalau nak accident lah betul-betul. Dah kalau kau rasa kau dah masuk longkang separuh kan, kau masuk longkang habis-habis. Dia gitu. Sebab apa? Sebab dalam kepala kau ada insurans 20,000, kau nak 20,000. Gitu. Contoh. Tak ada gurau. Jangan pula ni. Record ke Safadli? Ni record. Jangan dia jadi isu kan. Nanti orang ambil petikan sedikit saja. Ni sekolah apa ni ajar yang bukan-bukan ni? Dia ambil petikan sedikit. Ni contoh. So, no argument with the insurance company if you accident and the value of your accident is below than the value of yang you beli daripada syarikat insurans. You are not allowed to claim more than apa yang you rugi. Faham tak? Tak boleh claim lebih daripada. Ataupun you, cikgu, saya tak claim lebih. Saya nak claim berdasarkan apa yang saya bayar je. Tetap tak boleh. Tetap kepada berbalik-balik pada prinsip berdasarkan kerugian semata-mata. Faham? Boleh? Clear? Okay. Ada ayat tu. Ayat yang kedua ni. Ayat yang saya bagi ni. Farid beli insurans 20,000 daripada Prudential, bla 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 bla. Ni. Saya nak fahamkan korang dengan ni. Nampak tak saya ada letak dan? Dan, apa ayat saya? Tertakluk kepada nilai insurans yang dibeli. Okay, tertakluk kepada nilai insurans yang dibeli. Saya nak fahamkan ni, saya kena bagi situasi kedua. Situasi kedua. Boleh saya bagi situasi kedua? Farid accident lagi sekali. Kau bawa kereta macam mana Farid? Tak tahulah. Okay. Bulan Feb kan? Okay, bulan Feb. Okay. Accident lagi sekali. Okay. Farid. Bulan Feb. Bulan apa? Mei lah. Ogos lah. September lah. Pada September 2022. Farid mengalami kemalangan. Dengan kerugian RM 40,000. Gitu. Nampak tak? 40,000 pula. Berapa? Ni saya kena take note ni.
Prinsip ni adalah prinsip yang atas tadi. Indemnity. So, berapa bayaran insurannya? Berapa bayaran pampasannya? Berapa? 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 Agak-agak berapa? Agak-agak berapa? Berapa insurans boleh bayar kat dia? 40,000. Okey, lagi? Ya, betul. Ya. Oh, Farid 10,000 lagi. Ya. Jawapan dia RM 20,000. Nampak tak? Sebab macam ni. Janganlah 40K. 40K, dia macam ni, saya faham. Dah ada insurans kan? Tapi jangan lupa, saya highlight siap-siap sini Jangan lupa minta maaf cakap, Farid ni beli insurans 20,000 je. Ni. Faham? Dia beli insurans 20,000. Sebab tu ada ayat dan. Faham tak dan ni? Dan ni maksudnya apa tahu? Dan ni dalam prinsip indemnity dia kata dan tertakluk kepada nilai insurans yang dibeli. Okay, fine. Accident hancur 100,000. Kau beli insurans 20,000 je. Kau jangan berangan kau dapat claim 100,000. Faham tak? Faham tak? So sebab tu kita rasa tak adanya insurans ni. Masa aku accident sikit, dia bagi aku sikit. Masa aku accident banyak, dia tak nak bagi lebih pula. Faham tak? Ingat, insurans bukan kebajikan. Dia adalah sebuah syarikat yang tak nak rugi. Faham? Dia adalah sebuah syarikat yang tak nak rugi. Boleh? Nampak tak? Okay, so pada September 2022, Farid mengalami kemalangan dengan kerugian 40,000. Berapa bayaran pampasan yang dibayar oleh Prudential? Tetap kepada 20,000, termaktub kepada 20,000 sebab dia yang beli insurans sedikit. Faham tak? Sebab tu tadi kalau cerita awal, cerita situasi pertama, kita rasa rugi Farid beli 20,000. Betul? Rugi ya Farid beli 20,000. You jangan rasa rugi Farid beli 20,000. Kalau dia beli accident sikit, dia rasa rugi. Kalau dia accident banyak, untung tak dia? Untunglah. Faham tak maksud saya? So, bila kita beli insurans banyak, bila kita beli insurans besar, kita accident sikit, kita rasa rugi. Tapi bila kita accident hancur, bila kita memang dah beli insurans mahal, kita akan rasa untung masa tu. Faham tak? Sebab tu bila cakap pasal insurans, it's about something risiko yang tidak tahu. Dia adalah kemungkinan kemalangan. Yang you sendiri tak tahu, yang nanti kalau you accident hancur ke, you accident tak hancur ke, faham tak? Boleh tahu ke? Tak boleh tahu, hancur tak hancur. Faham tak? Still tak boleh nak estimate. So, depend kepada diri you sendiri, yang you ni nanti accident hancur tak hancur, depend. Tapi kena faham, semakin besar nilai insurans yang you nak beli, semakin mahal yang you kena bayar tiap-tiap bulan. Faham tak? Sebab tu saya kata, kau jangan suka-suka nak beli insurans mahal-mahal, nanti tak mampu. Dia beli insurans berdasarkan kemampuan. Tapi kalau rasa macam nak perlindungan lebih, kerja lebih. Sebab kena bayar lebih. Faham? So Farid beli 20,000, bagi saya sikit. Untuk kereta 20,000 sikit. Kereta biasanya orang beli paling sikit 70,000, 50,000. Faham tak? Sebab accident kereta biasanya memang nilai dia besar. Nanti kita tengoklah ni jenis-jenis insurans apa, nanti kita tengok. Okey, boleh. Nanti siapa yang tak dapat salin ni, nanti saya screenshot hantar. Ada siapa-siapa yang tak dapat ke? Tak sempat salin ke apa? Ada? Bayar insurans ikut umur cikgu. Okey.
bayar insurans ikut umur. Itu nanti kita tengok jenis-jenis insurans. Kalau insurans kereta tak ikut umur, dia ikut kereta. Faham tak? Kalau insurans rumah, dia tak ikut umur, dia tengok rumah. Kalau insurans nyawa, insurans jiwa, insurans diri memang ikut umur. Memang ikut umur. Tengok jenis-jenis insurans dan syarat-syarat dia. Berapa yang you boleh beli. Boleh? So nantilah. So next class nanti, okay, masa pun sebab nanti Cikgu Hana nak start awal sikit. Saya tak pasti. Mungkin pukul 11 ataupun 10.45. Saya tak pasti. Sebab Cikgu Hana, kami akan ada meeting guru-guru. Jadi kalau ikut hati saya drag lagi ni masa ni. Okay. Tapi tak boleh ikut nafsu jugalah. Okay, so kita jumpa hari Senin. Nanti, jadi saya nak you all nampak hari ini. Hari ini saya nak you all nampak. Nanti dah kira-kira dah pening sikit. Ini baru penerangan. Dah faham penerangan yang you boleh faham pengiraan nanti. Tapi kalau masih lagi tak faham teori, nanti kita nak kira masalah. Insurans banyak markah masa SPM. Wajib. Soalan wajib. So book markah ni. Kalau boleh faham sekarang, nanti masa kelas offline, kita datang kelas depan-depan. Untuk you nak faham masa kelas, dia akan jadi lebih senang. Faham tak? Logik untuk you lupa. Sebab ini teori. Okay, faham tak? Boleh? So, saya buat kesimpulan daripada awal yang saya ajar tadi. Ingat, dalam hidup kita, okay, kita memang boleh bertawakal tu Allah. Tawakal pada Allah, tapi kita kena ada ikhtiar terhadap perlindungan kita. Kita memang akan accident, kita memang akan mati, kita memang akan ada kemalangan. Tetapi, kalau kita kemalangan dan kita accident, kita bertawakal pada Allah, tak ada apa-apa yang boleh tolong kita. Kita kena ikhtiar, betul? Bila accident dan kita mengalami kerugian, kita kena ada ikhtiar dunawi. So, ikhtiar dunawi tu maksudnya kita kena bayar. Kita kena bayar, apa-apa yang rugi, kita kena bayar, kita kena tanggung. Tapi tanggungan itu kita dah pindahkan terhadap syarikat insurans. Faham? Tapi tadi awal-awal macam seronok dengan insurans ya. Dan awal-awal tadi macam seronok. Okey, lepas ni apa-apa, apa-apa, kita ada insurans. So senang. Jangan, kena faham. Macam saya cakap Farid tadi, saya bagi situasi Farid tadi. Kalau you rasa you nak perlindungan banyak, you kena bayar banyak. Kalau you nak perlindungan sedikit, you kena bayar sedikit. Faham? Janganlah you rasa you ada insurans. Pergi mampus lah. Aku ada insurans. Kena faham. Berapa banyak insurans yang kau beli tu? Maaf cakap. Macam tu kan? Pergi lantak lah. Aku dah ada insurans. Aku nak buat apa-apa pun pergi lantak lah suka hati aku. Tak jangan siapa-siapa nak tegur aku. Kena berbalik-balik pada insurans nilai yang you beli. Sebab tu prinsip indemnity kata dua kan? Prinsip indemnity kata dua perkara. Perkara yang pertama, prinsip indemnity dah kata dia akan bayar pampasan berdasarkan kerugian sahaja. Jangan rasa nak untung. Faham? Yang kedua, prinsip indemnity dia kata tertakluk kepada nilai insurans yang dibeli oleh pemegang polisi. Faham? So, pegang dua perkara tu yang akan menyebabkan you fikir 2-3 kali untuk yang you buat bukan-bukan kalau you rasa you ada insurans. Boleh? Fikir 2 kali. Fikir 2 kali. Kalau rasa ada insurans, patut kau nak suka hati kau nak buat hidup macam ni, fikir 2 kali. Insurans ada prinsipal dia. Prinsip dia tak nak rugi. Boleh? Boleh. So, saya nak you all nampak apa itu risiko adalah kemungkinan musibah. Simple word, kemungkinan musibah. Okay, so saya dah bagi situasi kat situ. Saya harap you nampak Farid adalah pemegang polisi. Dia akan bayar premium insurans. Faham? Jangan panggil bayar insurans. Words dia adalah bayar premium. Okay. Yang mana dia Farid bayar premium dekat syarikat insurans. Syarikat insurans akan bayar pampasan. Betul? Boleh? Clear? Okay. Lepas tu ada prinsip indemnity saya terangkan tadi. Okay. Lepas tu ingat saya bagi situasi. Farid beli 20,000. Accident pertama 10,000 dapat 10,000 je. Simple kata macam ni. Korang, simple kata macam ni, paling rendah. Insurans pandang yang paling kecil. 20,000 dengan 10,000, mana lagi kecil? 10,000 kan? Dia akan bayar 10,000. Faham? Kita akan belajar insurans sampai habis. Semua yang you akan nampak, insurans akan pilih paling rendah. Clear? Kalau you tengok situasi kedua, ada dua value, 40K dengan 20K. Yang mana lagi rendah, 40K ke 20K? 20K.
20. 20K. So insurans tetap pilih yang 20K. Faham? Okay, saya kata berbalik-balik kepada syarikat insurans adalah syarikat yang mementingkan keuntungan. Dia akan pilih yang mana paling lowest. Yang mana the lowest one. Boleh? Nak tahu ada tak yang tak dapat salin mana-mana? Tak ada So, saya tak perlu screenshot hantar dekat grup ya? Okey, itu saja. Insurans boleh digunakan sekali jika cikgu. Tu kita tengok. Nampak tak? Accident 2 kali. Nampak tak accident 2 kali? Ni kan? Kalau insurans boleh sekali je, lebih baik tak payah beli insurans. Insurans boleh boleh claim berkali-kali. Faham tak? Jangan risau. So tadi Farid boleh claim kali pertama. Tahun yang sama ni. Tahun yang sama. Dia boleh claim lagi. Boleh? Najia in the game? Alright. So boleh claim je, boleh. Macam cikgu Ana dia baru accident depan sekolah hari tu. Hancur. Sempat lagi cerita dah 10-20. Hancur. Bulan berapa lepas daripada sebulan, accident lagi sekali. Tapi boleh claim lah. Janji kena terus bayar ya cikgu. Ya, janji bayar. Insurans jangan terlepas premium bayar tu. Dia tetap lindungi kita. Cikgu saya tak dapat salin. Okey, saya screenshot dan hantar dekat grup Saya akan hantar note ni dekat grup. Take note lah. Alright, boleh Kalau nak textbook, ni lah. Tapi textbook tu dah terlalu banyak yang pening kan. Saya dah compile everything. Ini adalah note daripada textbook. Kita simpelkan saja. Boleh? So Isnin ingat Isnin saya tinggal ajar korang jenis-jenis insurans. Kalau sempat berkira-kira kita terus buat kira-kira. Boleh? Okay. Kat Isnin kita terus tengok jenis-jenis insurans, jenis-jenis perlindungan. Masa tu lah saya akan jawab, cikgu umur berapa kena beli, cikgu ni, itu saya boleh jawab nanti. Okay. So kalau sempat Isnin, kita kira Isnin. Kalau tak sempat Isnin, Jumaat kita masa panjang minggu depan. So kita boleh habiskan banyak benda. Okay, itu saja. Boleh screenshot.